insya-Allah anak tadi keluar nanti akan suka Hindustan. Tapi kalau ibu tadi suka membaca Al-Quran, insya-Allah anak yang keluar tadi akan menyintai Al-Quran. Kalau ibu yang di dalam waktu ketika anak dalam kandungan suka berselawat kepada Nabi SAW, suka membaca buku-buku yang berkait dengan agama, hadir ke majlis-majlis ilmu, insya-Allah anak yang lahir tadi akan rasa terpanggil untuk datang ke majlis-majlis ilmu. Jadi itu penting. Kerana tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diceritakan bahawa para alim ulama terdahulu ketika masih mengandung tersebut atau sebelum mengandung lagi, mereka telah membina pribadi mereka untuk anak-anak mereka nanti. Jadi itu yang sangat penting yang kita kena tekankan. Dan tak tengok lagi dengan yang selepas lahirnya budak tersebut apa yang kita perlu lakukan, dan kemudian selepas budak tu membesar bagaimana hak kita terhadap budak-budak tersebut, anak-anak kita tadi, apa yang kita patut lakukan dan sebagainya. Itu kita akan bincangkan selepas ini insya-Allah. Saya insya-Allah tu mukadimah kepada perkongsian kita pada hari ini. Insya-Allah Ustaz berkongsi bersama kita untuk rakan-rakan pendengar kita berkaitan dengan tajuk perbincangan anak soleh idaman keluarga. Tentunya setiap orang mengidamkan anak yang baik, anak yang taat, anak yang soleh, anak yang patuh kepada ibu bapa. Tapi kadang-kadang Ustaz, perkara itu tidak selalunya terjadi. Apa yang kita harapkan selalunya sebaliknya. Apakah ada kena-mengena juga dengan akhlak ataupun perbuatan ibu dan juga bapa yang mana refleksinya ataupun cerminan sikap akhlak ibu dan bapa ini terjadi kepada anak-anak tersebut? Ya. Baik. Jadi sikap ibu dan ayah yang mana yang akan mendidik anak-anak tersebut sangat memberi kesan. Kalau di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut tentang kisah yang berlaku kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa sampai di satu kampung yang disebutkan kata kampung itu di Andalus, di Spanyol. Dan kemudian bila mana Nabi Musa alaihissalam ingin dan Nabi Khidir ingin bertamu di kampung tersebut, orang kampung tadi menolak, tidak mau terima tetamu daripada Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Maka bila mana mereka berjalan dan akhirnya nampak satu dinding yang dinding tersebut hampir runtuh. Dan akhirnya Nabi Khidir alaihissalam mendirikan dinding tersebut tanpa meminta upah. Bila mana ditanya oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, maka Nabi Khidir mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Dikatakan sesungguhnya jidar itu ataupun dinding tersebut fakana li ghulamain, itu adalah milik dua orang kanak yatimain yang masih yatim fil madinati, di negeri yang mana kita telah singgah tadi, yang mereka tidak mau menerima kita sebagai tetamu. Wa kana tahtahu kanzun, di bawah dinding tersebut ada perbendaharaan, tinggalan harta, lahuma, kepada kedua-dua budak tersebut, wa kana abuhuma salihah, yang ditinggalkan oleh kedua-dua ibu dan ayah. Siapa ibu dan ayah? Dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu mengatakan, wa kana abuhuma, dua ibu bapa tadi adalah datuknya yang ketujuh, bukannya yang dekat, datuk yang ketujuh yang telah meninggalkan harta tersebut untuk anak dan juga cucu dia tadi. Maka Allah Ta'ala menjaga tempat tersebut kerana apa? Kerana solehnya ibu dan ayah tersebut. Jadi kalau kata solehnya ibu dan ayah tersebut, datuk tadi pun soleh, menyebabkan kesan kepada anak tadi, apatah lagi kalau kata benda yang tidak elok. Benda tidak elok juga begitu. Bermaksud akan ada DNA-nya tu akan tersebar juga masuk ke dalam badan budak tersebut. Kerana tu para ulama menyebut untuk kita memilih suami yang baik, isteri yang baik, kerana bimbang takut-takut nanti kalaupun dia baik, takut keluarganya tidak baik, DNA-nya ada. Nah, DNA-nya tu ada yang tidak baik, maka menyebabkan terkesan kepada anak tersebut. Tapi kita nak cari yang perfect, tak jumpa lah. Sebab tu sekurang-kurangnya cari yang nasabnya yang mulia, yang baik. Maksudnya ada keturunannya tu keturunan orang-orang yang mulia, orang yang baik-baik, orang yang cintakan agama Allah Ta'ala. InsyaAllah ada keturunan kita tu nanti akan lahir orang-orang yang cintakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sangat bagi kesan sebenarnya. Memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut adalah hasil daripada pemilihan tadi. Kerana tu dalam hadis Nabi sebut, kata kalau datang seorang lelaki yang baik datang meminang seorang perempuan, maka janganlah tolak pinangan tersebut. Takun fitnah, kata Nabi SAW, maka akan berlaku fitnah selepas ini, iaitu fitnah ni apa? Jadi ujian kepadanya. Sama ada diberikan lelaki yang tidak baik,
dan kemudian akan dilahirkan anak-anak yang tidak baik selepas itu, hasil daripada gen yang datang daripada lelaki suami dia yang tidak baik tersebut. Karena tu bila datang seorang lelaki yang baik meminang anak dara kita yang dia sudah sesuai untuk dikahwinkan pada ketika tersebut, maka kahwinkan dia pada ketika tu kerana untuk nak bagi ada zuriat keturunan yang baik daripada hasil perkahwinan tadi. Jadi Islam sangat pentingkan perkara ni, dan berkait dengan ada kesinambungan daripada keburukan ibu dan ayah tadi kena kepada anak, ya memang ada perkara tersebut berlaku dalam sejarah. Jadi bagaimana kalau cara untuk menghadapi lah Ustaz? Ya, kalau dah memang kita dari umpamanya lah kan, dari keluarga contohnya yang tidak baik, tapi kesedaran tu untuk berubah menjadi orang yang baik. Kemudian kita nak membina keluarga, anak-anak menjadi orang baik. Jadi bagaimana kita nak berdepan? Adakah kita kena bawa keluarga ni untuk sama-sama mencari? Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kita kena jaga. Qu ni maksudnya daripada perkataan wiqayatan. Maksudnya kita jaga sungguh-sungguh ahli keluarga kita daripada jatuh ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Sebagaimana ibu dan ayah bimbang kalau anak dia terkena api di dunia, maka lebih penting untuk dia jaga anak-anak dan cucunya daripada terjatuh dalam api neraka Allah Ta'ala. Jadi dia perlu untuk nak kalau kata ada kesilapan, ada kekurangan sebelum ini, dan bila dia terfikir untuk buat baik, maka ini juga adalah kesan daripada keturunan yang baik sebenarnya. Kerana dia terfikir untuk buat baik sebenarnya. Kerana ada keturunan dia dulu yang ada buat baik, maka ada kesan tu kepada keluarga tersebut, dan akan membawa kesan kepada dia akan bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan dia akan bawa orang kepada kebaikan, keluarganya kepada kebaikan dan sebagainya. Dan tentunya fitrah manusia dekat dan suka kepada perkara-perkara yang baik Ustaz kan? Saya baik. Dan kepada anda yang ingin berkongsi bersama kami, boleh tembusi talian kita 0362051500 ya, boleh hubungi kami untuk berinteraksi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz di konti ketika ini. Dan juga ada soalan-soalan dari rakan Facebook kita juga, insya-Allah boleh hantarkan soalan-soalan anda. Saya telah pun posting di sana, dan insya-Allah kita nak raikan soalan-soalan dari rakan-rakan pendengar kita juga dengan tajuk perkongsian kita pada hari ini, ya, anak soleh idaman keluarga. Jadi Ustaz, kita nak berkongsi lagi bersama dengan teman-teman pendengar kita. Kalau ada di antara anak yang sudah terlanjur lah, orang kata sudah melakukan perkara-perkara mungkar dan tidak baik, apakah ibu dan juga bapa masih lagi ada ruang untuk memberi tarbiyah pada mereka, membawa mereka ke jalan yang diredai Allah, dan bagaimana cara pendekatan yang boleh digunakan oleh ibu dan juga bapa? Baik. Jalan rahmat Allah Ta'ala ni sangat luas, dan pintu taubat yang Allah Ta'ala buka ni tidak ada sempadannya. Selagi mana tidak keluarnya matahari daripada barat, maka pintu taubat itu sentiasa terbuka. Bermaksud setiap orang boleh diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk dia berubah. Dan ibu dan ayah perlu meletakkan baik sangka mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa Allah akan memberi kebaikan kepada anak tersebut. Kerana tu penting kalau ibu dan ayah selalu memikirkan positif terhadap anak dia. Ada orang kadang-kadang bila tengok anaknya tidak berapa elok, maka dia terus fikir yang tidak elok kepada anak tersebut. Maka ini kadang memberi kesan, sebab kadang bila ibu dan ayah letak dalam hati perkara-perkara sebegitu, maka ini bagi kesan kepada anak tadi. Untuk saya teringat kisah yang disebutkan oleh seorang sahabat saya. Dia cerita berkenaan dengan Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Maulana Ilyas Kandahlawi ini adalah seorang ulama besar yang menubuhkan jemaah tabligh. Yang ni orang yang alim, pengarang kitab Hayatus Sahabah. Jadi Maulana Ilyas ni pada ketika kecil orang yang sangat malas bangun subuh. Solat subuhnya cukup malas. Ni dia sendiri yang cerita. Dan kemudian ibunya seorang yang sangat salihah, dan seorang yang sangat abidah, orang yang sangat kuat beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau setiap pagi subuh ibunya akan datang dan kejutkan dia untuk bangun tidur. Dia akan bangun, tapi kemudian bila ibunya duduk di tikar sembahyang mula solat, maka dia tidur balik. Jadi ini sikap dia selalu. Akhirnya ibu tidak tahan, dan kemudian akhirnya bagi tahu kepada si ayah. Ayah Maulana Ilyas ni namanya Maulana Yusuf, kalau tidak silapnya. Maulana Yusuf ni orang alim, wali Allah Ta'ala. Jadi bila dibagi tahu kepada ayah, dia kata, ni abang cuba tengok dengan anak kamu ni yang malas sembahyang subuh, kalau bangun pun lepas tu dia tidur balik. Jadi macam mana nak buat dengan anak ni? Cuba tengok apa sikap ayah. Bila ayah dia kata apa? Ayah dia tidak kata budak ni tak baik lah apa semua, dia tak sebut gitu.
Tapi Maulana Yusuf pegang belakang anaknya Maulana Ilyas yang waktu itu masih lagi kanak-kanak. Dia kata, insya-Allah jangan bimbang. Ini nanti akan menjadi orang yang akan menggerakkan seluruh India untuk bangun solat subuh. Berkat kata tersebut, akhirnya Maulana Ilyas Al-Kandahlawi menjadi salah seorang ulama besar. Dan dia yang menggerakkan masyarakat India dan masyarakat dunia ni keseluruhannya dengan solat berjemaah. Masya-Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena doa ibu. Karena doa ayahnya tadi yang sangat berkat. Karena tu ayah dan ibu kena sebut benda yang baik-baik. Kalau tengok anak ni tidak baik, anak ni ada buat benda yang mungkar dan sebagainya, jangan dengan kemungkaran tersebut kita menganggap anak ni sudah tidak ada peluang lagi. Kita ada bagi peluang kepada dia. Saya teringat satu lagi kisah, yakni kisah Kiai Ihsan Jampes. Ini seorang ulama besar daripada Indonesia yang mengarang kitab Sirajut Talibin, syarah kepada Minhajul Abidin. Ini syarahan yang sangat terbaik di kalangan yang disebutkan oleh para ulama, yang dikarang oleh orang Melayu, tapi syarahan yang sangat hebat, dan kemudian dengan ijtihadnya yang sangat mantap terhadap kitab tersebut. Kiai Ihsan Jampes ni pada ketika muda, dia adalah seorang lelaki yang sangat pemuda yang sangat buas. Maksudnya kalau bahasa Kedahnya buah lah, nakal lah. Orang Kedah punya buah. Jadi dia nakal, orang nakal. Dia suka main judi. Dia suka main judi, dia suka tengok wayang zaman dulu lah, macam wayang kulit tu. Kemudian minum kopi, isap rokok. Ini kerja dia. Tapi dia tak makan duit judi. Dia main judi saja, duit dia bagi kat kawan-kawan. Tapi tetaplah haram. Jadi ayahnya kiai. Ayahnya Pak Kiai, tuan guru, buka pondok. Jadi bila anak Pak Kiai jadi macam tu, jadi bimbang dia. Satu hari dibawanya ke makam datuk kepada Kiai Ihsan Jampes ni. Waktu tu namanya Bakri, dia sebelum tukar nama. Jadi bila sampai di makam Kiai Yahuda, namanya Kiai Yahuda, dia kata, ayahnya kata kepada si datuk yang dalam kubur, berbicara dengan si datuk dalam kubur. Dia kata, wahai ayah, ini cucu kamu. Cuba doakan kepada Allah Ta'ala, moga cucu ini jadi orang yang baik. Kalau dia tak jadi baik, ini sebut jelas-jelas depan mata anak, bagi anak tu dengar. Kalau dia tak mau jadi baik, matikan dia ketika dia muda. Dia suruh mati tu. Sebab kalau dia tidak mati, nanti takut dia berkahwin, nanti dia akan merosakkan anak orang pula. Ataupun dia akan lahirkan keturunan yang tidak elok daripada keturunannya. Bila sebut macam tu, maka bermulalah selepas tu Kiai Ihsan Jampes pada malam tersebut mimpi bertemu dengan datuknya. Yang datuknya suruh dia berubah. Kalau tak berubah, aku baling batu yang ada di tangan ni, aku akan pecahkan kepala kamu. Lepas tu dia masih lagi lawan pada ketika tersebut. Akhirnya datuknya baling batu dalam mimpi tadi, sehingga pecah kepala dalam mimpi. Dan mulai pada saat tersebut dia mula berubah. Dia bangun pada pagi esoknya, dan kemudian dia mula mendiamkan diri, dan akhirnya dia keluar daripada pondok dan pergi ke pondok demi pondok, sehinggalah pergi ke Makkah Al-Mukarramah, dan bertahun-tahun duduk di sana dan balik menjadi seorang ulama besar, mengarang kitab, dan pernah dipanggil untuk mengajar di Al-Azhar Al-Syarif oleh Raja Farouk pada zaman tersebut. Alimnya dia ni sampai peringkat macam tu, tapi dia tidak mau pergi kerana dia nak habiskan masanya di pondok di Indonesia. Jadi nak bagi tahu kata di sini, kesan daripada doa ibu dan ayah, harapan daripada mak ayah tadi akan menjadi kesan insya-Allah kepada anak tersebut. Itu kisah-kisah yang saya sampaikan tadi, kisah-kisah orang-orang yang mana mereka telah berubah menjadi manusia yang hebat. Jadi kita tidak ada alasan, tidak ada satu mustahil yang mana Allah Ta'ala boleh untuk ubah seorang tadi menjadi orang yang hebat pada masa akan datang. Sayyidina Fudail bin Iyad yang pada mulanya ketua perompak menjadi orang yang hebat kerana berkat daripada doa dan sebagainya. Dan juga Sayyidina Ibrahim Adham radhiyallahu anhu, juga orang yang pada mulanya orang yang biasa dalam ibadahnya, akhirnya menjadi seorang wali Allah Ta'ala yang hebat. Jadi tidak ada masalah dan tidak ada satu keputus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak sebutkan. Jangan berhenti berdoa dan juga berusaha, Ustaz kan, sebagai ibu dan juga bapa. Baik, kita nak raikan soalan dari rakan pendengar kita di Facebook. Sebelum tu, untuk anda yang ingin berinteraksi bersama kami, 0362051500, apa juga soalan-soalan berkaitan dengan topik perbincangan kita pada hari ini, anak soleh idaman keluarga. InsyaAllah Ustaz akan raikan, kami akan raikan di sini. Dan daripada rakan Facebook kita, Rufaidah Aima Mutiah, katanya, kalau dulu seorang anak yang menderhaka kepada ibu bapanya dan tak sempat nak minta maaf setelah keduanya telah meninggal dunia, boleh tak anak tersebut menjadi anak yang soleh setelah ibu bapanya tak ada? Baik, terima kasih. Ada peluang lagi ke nak jadi anak soleh? Baik, terima kasih kepada Rufaidah yang bertanya. Nak jadi peluang untuk jadi anak soleh tu dah habis. Habis dah untuk nak jadi anak soleh tadi, maksudnya untuk nak berbakti kepada ibu dan ayah yang masih hidup. Kerana tu Nabi pernah sebut, kata
gerugilah orang-orang yang mana ada ibu dan ayahnya tetapi dia tidak sempat berbakti kepada ibu dan ayahnya. Jadi ini kena ambil berat sungguh-sungguh. Tapi tidaklah akan menghilangkan dia untuk dia berbakti kepada ibu bapanya dengan maknawi, maksudnya dengan makna, iaitu dengan banyak mendoakan kebaikan kepada ibu dan ayah dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala akan memberikan pengampunan kepada dosa yang kita lakukan kepada ibu dan ayah. Melakukan kebaikan, bersedekah untuk ibu dan ayah, mewakafkan harta untuk ibu dan ayah, dan apa-apa kebaikan dilakukan diberikan kepada ibu dan ayah tersebut. InsyaAllah itu akan menjadikan penghubung kembali kepada ibu dan ayah tersebut dengan anak yang telah berdurhaka kepada ibunya tadi dan juga ayahnya di alam barzah, insyaAllah. Itu antara cara yang untuk kita lakukan, yang diajarkan dalam syarak begitu. Saya baik, kita raihkan soalan rakan pendengar kita Puan Habibah dari Jempol. Saya saya Kak Habibah daripada Jempol ni 9 nak tanya lah. Saya ada anak tu dah rumah tangga dah, agak hatinya agak keras sikit lah. Saya ni seorang ibu kan, ingin membahagiakan, maknanya ingin memberi kasih sayang dunia akhirat kan. Jadi saya boleh ke kita ni sebagai langkah-langkahnya bacakan Fatihah, hadiah kepada anak tu. Lepas tu zikir-zikir seperti Ya Latif kepada anak, hadiahkan kepada anak tu lah maksudnya lah. Iaitu anak lakukan benda ni kalau boleh ke lakukan hari-hari ataupun macam mana, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih banyak kepada puan yang bertanya. Tidak ada masalah dan perkara itu sangat dituntut. Dan doa daripada ibu ni khususnya fi zahril ghaib, ketika mana bersendirian di belakang anak tersebut, itu adalah sangat memberi kesan sebenarnya. Dan malah doa ibu yang disebutkan tadi, kalau dibacakan Ya Latif untuk lembutkan hati anak tersebut, kemudian dibacakan Fatihah, dihadiahkan kepada anak tadi, itu adalah benda yang tidak bermasalah dan dituntut oleh syarak. Dan sangat mujarab perkara tersebut dilakukan khususnya oleh ibu-ibu. Kalau ibu lakukan kepada anak, itu lebih mujarab daripada dia bertemu dengan siapa-siapa sekalipun. Tapi ibu tu yang paling berkesan sekali doanya kepada anak tersebut. Itu maksud saya. Dan kalau selalu kita dengarkan, kita disarankanlah kalau kita nak lembutkan hati anak-anak yang macam malas solat dan sebagainya lah, yang derhaka dan sebagainya, kita baca Al-Fatihah ataupun selawat dan sebagainya, kita tiup atas ubun anak tersebut. Kalau Ustaz sebut kita nak hadiah tu pada waktu bila Ustaz kita kata kita boleh nak hadiahkan ayat Al-Quran ni pada anak? Dia hadiah pada anak kita ni bila-bila masa tidak ada masalah. Cuma ada waktu-waktu yang mustajab. Ada waktu-waktu yang sangat tahari, maksudnya yang diambil perhatian oleh para ulama. Khususnya sebelum subuh, pada waktu sahur. Itu waktu yang sangat mustajab doa pada ketika tersebut. Jadi kita tidak nafikan ada khususiat-khususiat tertentu pada waktu tersebut yang diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala pada waktu itu. Maksudnya hari Jumaat macam hari ini, dan ada satu waktu di antara hari Jumaat ni yang disebutkan oleh Nabi SAW yang waktunya sangat mustajab, yang disebutkan oleh kebanyakan para ulama antara waktu asar ke maghrib. Di antara asar dengan maghrib tu banyakkan berdoa pada waktu tersebut, kerana mungkin ada satu waktu yang diistijabkan doa kita pada waktu tersebut. Itu maksudnya. Saya baik. Jadi ibu jangan tunggu lama lah kita insyaAllah berdoa, hadiahkan ayat Quran pada anak-anak kita lah, mana tahu lembutkan hati, tenangkan jiwa, fikiran untuk belajar dan sebagainya, Ustaz kan. Yang disebut oleh Imam Ibnu Athaillah. Imam Ibnu Athaillah mengatakan kalaulah seorang itu berdoa pada ketika tersebut, dia terfikir untuk berdoa, maka berdoa pada waktu tersebut. Kerana waktu itu pintu langit telah terbuka untuk menerima doa tersebut. Kerana tak semua orang dia fikir nak berdoa. Kadang-kadang dia duduk saja tiba-tiba nak berdoa. Rasa nak berdoa. Maka berdoalah pada ketika itu. Doa yang baik-baik. Saya insya-Allah. Kita berikan soalan berikutnya daripada Puan Hawa dari Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Puan Hawa daripada Tawau. Ingin bertanya Ustaz lah, waktu tentang perkahwinan kan. Mula-mula kahwin memang ibu bapa yang pilihkan suami kan, tapi selepas kita kahwin memang baru kita tahu suami memang agama dia memang langsung tidak tahu apa-apa lah kan. Tapi selepas tu selepas kita kahwin, saya tidak banyak tahu tentang agama, tapi saya cuba ajar dia. Dan sekarang alhamdulillah dia sudah solat 5 waktu bersama kan. Dan lain-lain yang rukun Islam tu dia sudah lakukan semua. Jadi alhamdulillah sekarang anak-anak pun anak saya 3 orang, semua lelaki. Anak-anak pun semuanya cenderung kepada agama. Jadi sekarang ni saya cuma mau bimbing suami untuk dia turun bersama saya pergi masjid lah untuk buat
solat bersama di sana dan aktiviti. Cuma suami macam masih lagi rasa ragu-ragu untuk mau, ataupun mungkin dia ada rasa rendah diri, mungkin saya tidak pastilah kan. Jadi saya minta penjelasan Ustaz untuk tips pada masalah saya yang sekarang. Baik. Bagus, masya-Allah, tabarakallah. Ini satu jihad yang sangat hebat yang diberikan oleh kakak tadi, dan saya ucapkan tahniah sungguh-sungguh kerana kita mampu untuk nak memberikan dakwah yang hebat. Kan tentu perkahwinan ni adalah, kalau kata dikahwinkan dengan barakah, begitu maksudnya. Ada keberkatan dalam perkahwinan tersebut. Bila perkahwinan tadi dengan berkat, maka keberkatan tadi maksud ziyadatul khair, akan bertambah kebaikan tersebut. Maka daripada suami tadi yang pada mulanya tidak sangat pakih dalam agama, akhirnya diberikan pengetahuan oleh Allah Taala. Maka kakak kena sabar banyak-banyak, kan. Dan ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Arahkan ahli keluarga kamu itu untuk solat, wastabir 'alaiha. Allah Taala tak sebut wasbir, tak sebut dengan perkataan wasbir saja, tapi ada perkataan tambahan, ada huruf tambahan, wastabir, ada ta' di situ, bermaksud kena sabar sungguh-sungguh. Kerana kalau dengan ahli keluarga ni lebih-lebih lagi lah kita kena sabar. Kalau nak suruh dia untuk solat, nak suruh dia untuk buat benda baik, maka kita lebih-lebih lagi bersabar. Kan tu Allah sebut dalam gitu. Sebab tu Allah Taala kata nahnu narzuq. Nah, kami yang beri rezeki kepada kamu. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kata Allah Taala, tapi kami yang akan bagi rezeki kepada orang-orang yang bersabar dan juga menyuruh ahli keluarganya untuk melakukan kebaikan. Itu maksudnya. Insya-Allah saya doakan moga keluarga kakak akan diberikan rahmat oleh Allah Taala dan diberikan kekuatan kepada kakak untuk bawa suami kakak tadi ke masjid dengan majlis ilmu, dan ini akan menambahkan lagi kebaikan kepada keluarga kakak, insya-Allah. Saya insya-Allah kalau dengar sekali lalu tu Ustaz, macam penat juga kalau isteri yang kena pimpin keluarga yang sepatutnya suami lah kan yang memimpin ahli keluarga tu. Tak apa, kita dengarkan soalan yang berikutnya dari rakan pendengar kita. Nama Azudin bin Ali dari Jengka. Adakah sama doa bapa dengan doa ibu? Sebab ibu dah tak ada, bapa aja doa. Baik. Adakah sama doa ibu dan doa bapa? Kalau kata dah ibu dah tak ada dah. Dah tak sama lah. Dah doa ibu yang doa. Doa bapa yang doa kan. Jadi tak boleh lah doa bapa jadi doa ibu. Jadi itu bukanlah jawapan ya, cuma melawak ya. Cuma kita nak bagi tahu dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang penting keikhlasan ketika doa tersebut. Keikhlasan ketika doa tadi. Dan kenapa doa ibu ni sangat dekat dan sangat akrab? Kerana hati ibu ni yang sangat lembut, dan kemudian kerana dia yang lebih hampir dengan budak tersebut ketika dalam perut ibu tadi, dalam rahim ibu tadi. Kerana budak ini dia lebih hampir dengan ibunya. Kan tu dalam buat kajian yang mengatakan kalau kata seorang ibu tu diletakkan dalam gelap, kemudian ada ibu dan ada bapaknya dalam gelap tersebut, anak yang boleh merangkak ni dia boleh cari di mana ibunya, kerana dia rasa degupan jantung ibu tadi, dia akan pergi kepada ibu tersebut. Jadi maksudnya ibu lebih hampir. Dengan doa pun maksudnya doa ibu itu lebih tulus. Tapi tidak menafikan ayah memberi kesan yang besar juga kepada anak tadi. Jadi janganlah kita bila dengar yang saya sebut ni kita terus kata ayah tak payah doa lah gitu. Serah ke ibu je lah. Tak. Tetap juga sebab kita tidak pasti mana satu doa yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Masa tu yang Allah Ta'ala berikan perhatian pada ketika tersebut. Maka banyakkan doa yang terbaik untuk anak-anak kita, insya-Allah. Allah Ta'ala akan bagi kebaikan. Allahu a'lam. Baik. Kita raihkan soalan berikutnya dari Encik Abdullah. Okey, saya Abdullah bin Ahmad daripada Shah Alam. Saya nak tanya Ustaz, ni bila anak kita ni tak dengar cakap, dia melawan kadang-kadang perintah Allah ni, kadang-kadang kita menyalahkan pihak lain. Baru pandangan macam mana Ustaz ni pandangan dalam hal ini? Kita menyalahkan pihak lain. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap menyalahkan pihak lain itu tidak elok, khususnya kalau disebutkan perkara tersebut di depan anak tadi. Maka nanti anak itu nanti akan rasa dirinya dibela. Kemudian satu lagi ayah dan ibu pula nanti sentiasa akan rasa bahawa mereka tidak pernah bersalah dengan sikap anak tadi. Jadi jangan kita menunding jari kepada orang lain. Lebih banyak kita melihat kepada kesilapan diri kita. Itu yang lebih baik. Maksudnya kalau kita tengok anak ni akhlaknya tidak baik, maka ibu dan ayah kena selalu fikir, kenapa anak ni jadi macam ni? Adakah kerana dosa yang aku lakukan dulu dan sebagainya?
Ini yang kita kena selalu lihat, selalu kita perhati. Maka kita akan kurang daripada melihat keburukan ni hanya datang daripada orang lain saja. Hatta kalau anak kita buat silap pun kita kena tengok kita. Anak saya buat silap, apa salah saya hari ni yang saya buat sehingga anak saya boleh buat silap macam tu, dan fikir macam tu. Karena hati kita ni dalam satu keluarga dan sebagainya. Maka kalau elok pada yang akarnya, yang tiang batangnya, maka akan elok dia punya bayangnya. Ini disebut oleh sebagian ulama. Dia kata ulama-ulama sebut apa? Ulama-ulama mengatakan kaifa yastaqimu zil, bagaimana bayang-bayang itu boleh menjadi tegak, wal 'udu a'waj, sedangkan kayu itu bengkok. Kayu kalau bengkok, maksudnya ibu dan ayah kalau bengkok, macam mana zilnya ataupun bayangannya, iaitu anak-anak tersebut akan menjadi lurus seperti mana yang dia inginkan. Maka dia kena tengok diri dia kena perhatikan balik mungkin kesilapan tu daripada kita, dan kita mohon ampun dengan Allah. Moga-moga dengan niat yang tersebut akan dapat kepada anak kita sekali, insya-Allah. Itu maksud saya. Mungkin juga kan ada makanan-makanan yang tak bagus dan sebagainya. Itu yang saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan tadi kita sentuh tadi sebelum daripada berkahwin. Saya tak sentuh lagi tadi, ni dah waktu pun dah nak habis dah. Saya tak sentuh lagi berkenaan dengan selepas kita dapat anak. Apa hak ayah kepada anak tersebut selepas anak tu dilahirkan. Jadi waktu anak tu dilahirkan, kata para ulama, ada beberapa hak yang dia kena jaga. Yang pertama, dia perlu memberikan nafkah harta yang halal kepada anak tersebut, kerana ini akan memberi darah daging, akan menjadi tumbuhan daging anak tersebut, sama ada akan jadi daging yang baik ataupun yang tidak baik. Kemudian yang kedua, kata para ulama, kena pilih nama yang elok kepada anak tersebut. Ini orang tak main peranan juga ya, Ustaz. Mempengaruhi lah maksudnya. Sangat mempengaruhi. Kerana tu ada seorang lelaki pernah bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dia pernah mengatakan, bila mana ayah dia kata, ya Amirul Mukminin, inna ibni ya'uqni, sesungguhnya anakku telah menderhaka kepadaku. Maka Sayyidina Umar panggil budak ni. Dia kata, kenapa kamu menderhaka? Betulkah kamu derhaka kepada ayahmu? Maka dia kata, ya Amirul Mukminin, ma haqqul waladi ala abihi, apakah hak anak daripada ke atas ayahnya? Ayahnya kena ada hak apa untuk dia buat untuk anak dia? Maka Sayyidina Amirul Mukminin, Sayyidina Umar sebut apa? Yang pertama, an yuhsina ikhtiyara ummihi, kena memperbaiki pemilihan ibunya. Tu hak ayah tu. Kalau nak lahir anak yang elok, dia kena pilih ibu yang elok akhlaknya dan sebagainya dah. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Umar, ayah kena memperbaiki pemilihan nama kepada anak tersebut. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar, dia kena khatankan anak tersebut. Ini hak ayah kepada anak. Kemudian dia kena ajarkan anak tersebut syai'an minal Quran, Al-Quranul Karim. Maka kata anak tersebut, wahai Amirul Mukminin, wallahi inna abi lam yakhtan, dia kata inna abi lam yaf'al syai'an min dhalik. Wahai Amirul Mukminin, sungguhnya demi Allah, ayahku tak pernah buat satu pun yang kamu sebut tadi. Ayah aku, sungguhnya ibu aku ni adalah Majusi. Dia kata, ibuku Majusi, bukan Islam. Jadi dia kahwin dengan Majusi, kemudian lahir aku. Manakala nama aku Faj'al, nama aku Faj'al, maksudnya apa dia? Maksud hasyarah saghir. Hasyarah saghir ni maksudnya kumbang kecil. Nama pun dah tak elok dah, buah nama pun nama makna tak elok. Kemudian dia kata, aku ni orang yang tidak berkhatan, tidak dikhatankan oleh bapa aku. Dan dia tidak pernah mengajarkan walau satu pun ayat Quran kepadaku. Jaga-jaga. Nanti kalau di akhirat, hak ni kata para ulama, bimbang, takut-takut nanti anak tersebut datang. Dia kata, ya Allah, ini bapa yang tak pernah ajak kebaikan kepada aku. Ini bapa yang tak pernah tunjukkan aku solat. Ini bapa yang selalu menunjukkan keburukan kepada aku. Tapi bapa ni akan kata balik kepada Allah, ya Allah, wahai anakku, bukankah aku yang memberi makan, aku yang bagi cari duit, susah payah cari duit untuk kamu? Dia kata, ya Allah, aku tidak harapkan dengan perkara tersebut. Yang aku harapkan akhlak yang dia ajarkan kepada aku. Jangan ibu bapa yang di luar, kena jaga elok-elok. Kadang-kadang kita terlupa. Kita lebih sibuk mencari kewangan untuk anak-anak kita, bagi dia ni orang yang tidak, kita tak mau dia lapar, kita tak mau dia susah dan sebagainya, tapi kita terlupa didik akhlak dia untuk jadi baik. Akhirnya rosak dia dengan sebab sikap kita. Ini sebab tu, antara sebab-sebab yang disebut oleh para ulama yang saya sebutkan tadi, kena pilih nama yang elok. Kenapa disebut dalam hadis, innakum tad'una yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Sungguhnya kamu akan dijemput, dipanggil oleh Allah dengan nama kamu dan nama ayah-ayah kamu. Maka baikilah nama kamu pada ketika tersebut. Jangan buat nama pelik-pelik. Orang zaman lah ni dia suka gabung nama. Dia gabung nama ni. Nama dia Maznah. Lepas tu ayah dia nama Daud, Mazda. Buat nama kereta dia.
buh lah Preve ke Saga ke lagi elok kan. Helikopter buh rumah Muhammad helikopter. Tu dia. Dengar pun jadi pelik sebab beranak atas helikopter. Jadi jangan bubuh nama pelik-pelik macam tu. Kita bubuh nama yang ada makna. Orang zaman dahulu tak bubuh nama Khadijah. Dia kata nama orang tua-tua. Lepas tu orang zaman dahulu pula orang bubuh nama elok-elok dia panggil sikit-sikit. Khadijah panggil Katie. Nama lebih kurang nama macam anak anjing ya. Jangan panggil macam tu. Panggil nama penuh. Muhammad panggil Mat. Jangan panggil Muhammad. Aisyah nama. Nama apa lagi? Nama Kulthum. Ni semua tu nama adik-adik saya, isteri saya. Jadi kita bubuh nama-nama yang baik untuk anak-anak kita kan. Itu kerana apa? Kerana ini memberi kesan kepada akhlak dan peribadi dia. Itu maksud dia. Jadi sebab tu para masyayikh, para ulama, kalau kita jumpa dengan kami, dia tanya nama siapa? Kata nama Muhammad. Maka dia akan kata hamidakallah. Moga Allah memuji kamu insya-Allah. Tengok dia doakan kita. Tapi kalau habaq nama Mazda, dia nak doa apa? Moga dapat kereta Mazda baru. Tu lah. Jadi itu kena penting, kena jaga. Kemudian bila dah dapat anak tadi, yang seterusnya hak ayah kepada anak adalah untuk dia mengazankan di telinga kanan anak tersebut dan qamat di telinga kiri anak tersebut. Dan kemudian jangan lupa yang disebutkan oleh Nabi SAW, dibacakan surah ayat Inna anzalna fi lailatul qadr. Surah Al-Qadr dibaca sebanyak 7 kali ataupun dibacakan sebanyak 100 kali kata para ulama untuk mengelakkan budak ni daripada berzina. Ketika besar. Ini fadilat sangat besar. Ini bapa kena jaga. Ramai di kalangan ibu-ibu, bapa-bapa ni yang kadang-kadang terlupa dengan benda ni. Dia seronok dengan anak nak lahir, dia beli baju, dia beli katil, siap-siap ada apa semua, tapi terlupa persediaan agama kepada anak tersebut. Jadi kadang-kadang saya tidak nafikan. Ini juga saya nak pesan kepada orang-orang yang dengar, contohnya yang bekerja di hospital, di klinik dan sebagainya, yang menyambut kanak-kanak yang lahir. Kalaulah si bapa tidak hadir pada ketika tersebut, doktor yang ada pada waktu tersebut, saya harap sungguh-sungguh untuk mereka azankan kepada anak tersebut, wakil kepada bapa tadi, ataupun panggil wakil yang ada untuk azan kepada kanak-kanak tersebut. Kerana kesan dia besar. Akak ni kalau kata kita tengok, kadang-kadang kanak-kanak ni jadi kesan dia dengan jin, ada kegangguan dengan jin, ada gangguan dengan makhluk-makhluk halus ni kerana tidak diraikan perkara ni. Kerana bila kita ni azan, budak-budak ni adalah budak yang suci bersih. Syaitan akan selalu tunggu dan kemudian akan tengok budak tersebut, dan dia lemah. Dia lemah pada ketika tersebut. Jadi syaitan mudah untuk nak ganggu dia. Kalau kita azan, bermaksud kita telah memasukkan kalimah huda, kalimah hidayah kepadanya pada ketika tersebut, dan syaitan takut dengan azan, maka akan lari pada ketika tersebut. Tapi kalau lambat azan, lambat kita qamat, lambat kita bacakan surah-surah tersebut, akan menyebab kesan kepada budak tadi. Itu kena jaga. Yang seterusnya satu lagi saya nak pesan, ramai di kalangan kita yang tidak ambil berat tentang tahnik. Tahnik ni maksudnya belah mulut. Maksudnya diletakkan kurma ataupun manisan kepada mulut budak tersebut sebagai tafaul sunnah Nabi SAW, agar moga-moga budak ini yang keluar daripada mulutnya benar-benar yang manis. Khususnya yang mentahnik tadi adalah para alim ulama. Ini kurang dilakukan oleh orang zaman sekarang. Laku yang banyak, cuma ada lagi masyarakat kita yang jauh daripada sunnah ni. Dapat anak tapi tak bawa jumpa dengan tuan-tuan guru, para alim ulama, untuk mereka mendoakan budak tersebut. Kerana ini semua memberi kesan kepada pribadi budak ini. Kerana sebab tu Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersama-samalah kamu dengan orang-orang yang benar. Allah Ta'ala tak kata ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu sadiqin, jadilah orang yang benar. Kalau Allah Ta'ala kata macam tu, teruk kita. Nak jadi orang benar ni susah. Tapi Allah kata wa kunu ma'as sadiqin, duduklah dengan orang-orang yang benar pun dah alhamdulillah. Jadi pilih suasana anak tadi untuk duduk dengan orang-orang yang baik. Antaranya waktu kecil lagi dah pergi jumpa dengan para alim ulama, mereka doakan anak kita moga jadi baik, solehah. Maka ini kesan yang besar sebenarnya untuk kehidupan mereka yang akan datang. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya ingin sentuh sedikit. Moga-moga dapat mengambil perhatian daripada ibu bapa yang ada di luar sana. Baik. Saya baik. Kita mungkin ada sedikit masa lagi Ustaz. Saya nak raihkan satu soalan dari rakan pendengar kita Ustaz. Boleh Ustaz ya? Ya, boleh. Okey, nama saya Nadia. Saya daripada Ampang. Soalan saya, kalau anak yang dilahirkan sebagai anak luar nikah atau dilahirkan dengan status anak luar nikah, adakah itu bermaksud bahawa anak tersebut bukan daripada keturunan yang baik? Itu saja. Sekian, terima kasih. Mungkin saya ambil satu lagi yang terakhir Ustaz ya. Nama saya Razali bin Ismail, Ibu Melaka. Saya nak pencerahan, minta Ustaz uraikan pencerahan apa yang dikatakan anak soleh dan soleha.
Saya mungkin dapat komplain sekali Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada akak yang bertanya berkenaan dengan anak luar nikah ni, adakah bermaksud dia daripada keturunan yang tidak baik? Budak itu tidak ada salahnya. Budak itu tidak bersalah kerana dia lahir dan tidak ada dosa apa langsung. Yang bersalahnya adalah yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi dan ini sebenarnya adalah yang disebut oleh para alim ulama, sebenarnya ada kesan dengan yang sebelum-sebelumnya. Bermaksud ada di kalangan keluarga tersebut yang dulunya mungkin pernah melakukan perkara tersebut, dan akhirnya berlaku balik perkara tadi di dalam keluarga. Sebab tu kita mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada perkara-perkara tersebut, daripada kita terkena dengan balak tersebut. Itu yang disebutkan, yang saya sebutkan tadi, perlu bagi ibu dan ayah ni mengambil sebab dengan apa yang diajarkan oleh para alim ulama, yang diambil daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan inna anzalna surah al-qadr, itu baca banyak pun tak ada masalah kepada kanak-kanak tersebut masa masih kecil, 100 kali kan baca. Bahkan baca 100 kali tu sekali duduk tu, maksudnya bahagikan masa tadi selalu baca kepada kanak-kanak tersebut. Moga-moga dia terelak daripada melakukan perkara-perkara yang haram sebegitu. Kerana sebenarnya kesan dengan keturunan, sebenarnya ini ada kesan dengan keturunan. Dan kalaupun kalau dia tengok balik keturunannya yang dekat-dekat, tak ada seorang pun yang perangai macam tu. Kemungkinan yang atas-atas, yang dulu-dulu ni ada yang begitu. Jadi terkesan kepada keluarganya yang akan datang. Jadi hatta para ulama mengatakan, Al-Imam Zarnuji rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau kita nak lahirkan anak kita sebagai ulama, maka ibu dan ayah tadi perlu meraihkan ulama yang hadir ke tempat mereka. Maka insya-Allah kalau tidak lahir anak mereka jadi ulama, mungkin cucunya. Kalau tak cucunya, mungkin piutnya. Mungkin yang peringkat yang ke-7, ke-8 itu mungkin akan jadi ulama tak seorang. Kenapa? Kerana sikap ayahnya yang baik terhadap seorang ulama pada satu masa dulu. Ataupun datuknya dulu pernah baik dengan ulama, maka lahir cucunya ulama. Jadi gitu. Begitu juga dengan benda yang tidak baik begitu. Nampak tak? Dan abang yang bertanya tentang anak soleh. Apa maksud anak yang soleh dan solehah ni? Anak yang soleh dan solehah ni bermaksud anak yang mana akan memberikan kebahagiaan kepada ibu dan ayahnya. Karena tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau matinya seorang anak Adam itu akan terputus amalannya melainkan 3 perkara. Sadaqatin jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin salihin yad'u lahu. Anak soleh yang pertama yang akan ditinggalkan adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah harta yang ilmu yang dia tinggalkan yang diamalkan. Yang ketiga anak soleh yang akan mendoakannya. Jadi maksud anak soleh ni bagaimana? Nabi sebut dah yad'u lah. Maksudnya memberi kebaikan kepada ayahnya dan ibunya, yang akan memberikan kebahagiaan selepas ibu dan ayahnya meninggalkan anak tersebut. Jadi kalau ibu dan ayah tu tutup mata, maksudnya ayah dan ibu tadi rasa gembira. Kami dah alhamdulillah, anak kami ni alhamdulillah dah kami dah didik dengan baik, dan mereka mampu untuk nak memberikan kebaikan kepada orang lain, khususnya kepada ibu dan ayah tersebut. Ini anak yang soleh maksudnya. Sebab tu tahzibul akhlaq, pemilihan dan juga pembinaan akhlak kepada anak-anak tersebut sangat penting ketika mana anak-anak tersebut masih kecil. Kerana apa? Sebagaimana kamu membuat baik, kata Nabi SAW, berru, kata Nabi, birru aba'akum tabarra auladakum auladakum, kata Nabi auladukum, Nabi kata abnaukum, kamu buat baik kepada ibu dan ayah kamu, maka anak-anak kamu juga akan buat baik kepada kamu nanti, insya-Allah. Jadi kalau kata macam tu, maksudnya kita nak untuk anak-anak kita ni menjadi orang-orang yang akan mendoakan kita, yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita, menjadi penjejuk mata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Baik. Terima kasih banyak Ustaz bersama kita pada hari ini. Masa tidak mengizinkan untuk kita berkongsi lebih lanjut lagi, lebih panjang lagi dalam rancangan tarbiyah. Apapun, saya ucapkan berbanyak terima kasih sekali kepada Ustaz dan juga rakan-rakan Facebook kita. Mohon maaf kerana tidak dapat meraihkan kesemua soalan-soalan yang bagus diberikan. Juga untuk rakan-rakan pendengar, terima kasih banyak atas panggilan yang dikongsikan bersama kami dengan soalan-soalan yang baik juga, untuk insya-Allah sama-sama kita manfaatkan Ustaz ya. Dan banyak memberi tarbiyah dan juga pengajaran kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang dikongsi yang berbagai Ustaz dapat kita jadikan sebagai satu panduan di dalam kita menjalani kehidupan, mudah-mudahan diridai dunia dan juga akhirat. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Kita bertemu lagi dalam pertemuan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.